Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan 10 tokoh pengkritik sastera di Malaysia, iaitu tugasan kumpulan bagi subjek BSS 3033 Teori dan Kritikan Kesusasteraan di bawah bimbingan Profesor Dr. Abdul Halim Ali. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu termasuk saya sendiri, Nik Nur Syahirah Amni binti Ni Hasbullah, kedua Muhammad Ifat Zaki bin Rosli dan yang ketiga Madiha binti Maknudin. Kita mulakan dengan pengenalan. Pengkritik berasal daripada kata dasar kritik, iaitu kata krinian yang merupakan bahasa Yunani. Pengkritik juga merupakan orang yang mengkritik, pembidat serta penyokong sesuatu pendirian yang menentang atau tidak bersetuju dengan sesuatu perkara. Di Malaysia, pengkritik sastera merupakan orang atau individu yang menulis, berusaha mempertimbangkan dan menilai sesebuah karya. Bagi metodologi pula, kami menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah perpustakaan dan kaedah internet. Kedua-dua kaedah ini memfokuskan pencarian tentang pengkritik sastera di Malaysia, iaitu mengenai latar belakang, kritikan yang pernah dibuat oleh mereka dan sebagainya. Kedua-dua kaedah ini sememangnya memudahkan lagi proses pencarian bahan kajian kami. Seterusnya ialah literatur. Kajian lain yang menampilkan idea Islam dalam mengkritik sastera adalah seperti yang dilakukan oleh Sahlan Muhammad Saman pada 2008. Majoriti teks sastera Melayu sangat relevan dikritik dengan menggunakan pendekatan Melayu Islam, khususnya berlatar belakangkan kehidupan masyarakat Melayu. Bagi beliau, kritikan mestilah bersandarkan sepenuhnya kepada Allah dan untuk memberi manfaat kepada khalayak yang membacanya. Selanjutnya, kita beralih pula kepada perbincangan. Pengkritik sastera yang pertama iaitu Faisal Tehrani, atau nama sebenar beliau ialah Muhammad Faizal Musa. Beliau merupakan seorang penulis di Malaysia yang dilahirkan pada 7 Ogos 1974 di Batang Berjuntai, Kuala Selangor. Beliau bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai fellow penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Beliau pernah mengkritik beberapa buah novel berkenaan aspek sosioekonomi, iaitu dalam novel Perempuan Politikus Melayu, Manikam Kalbu, Tunggu Teduh Dulu dan sebagainya. Pengkritik sastera yang seterusnya ialah Sahlan Muhammad Saman. Beliau dilahirkan pada 3 November 1949 di Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. Beliau ialah seorang profesor madya yang bertanggungjawab sebagai Ketua Jabatan Persuratan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia, di samping memberi kuliah tentang kesusasteraan bandingan, stilistik dan kesusasteraan Filipina. Sahlan pernah menulis esei tentang pengkaedaan Melayu Islam dalam kritikan sastera semasa beliau memegang jawatan di UKM. Tulisan tersebut membincangkan tentang kritikan sastera dengan pendekatan Melayu Islam. Seterusnya, Muhammad Zairat bin Abdul Rani merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Beliau merupakan seorang pengkritik sastera berkaitan penyelidikan kesusasteraan Islam, retorik fiksyen, gender dan seksualiti dalam kesusasteraan dengan menggunakan teori persuratan baru. Kemudian, Engku Maimunah Muhammad Tahir juga merupakan salah seorang pengkritik sastera di Malaysia. Beliau dilahirkan di Johor Bahru. Kini, beliau bertugas sebagai fellow penyelidikan di Institut Alam dan Tamadun Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah mengkritik karya Muhammad Effendi Hassan iaitu Punjangga Melayu dan mengkritik novel Salam Maria karya Fatimah Busu dengan menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Pengkritik seterusnya ialah Muhammad Yusof Hassan. Beliau dilahirkan pada tahun 1940 di Jitra Kedah dan bertugas sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Beliau adalah seorang pengkritik yang membuat kajian terhadap karya Shah Nun Ahmad. Contohnya, kritikan beliau dalam teks Al dan Salam Keluarga karya Shah Nun Ahmad. Beliau juga mengetengahkan teori sastranya yang diberi nama Teori Sistem Pemikiran Bersepadu 4K. Kemudian,
Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh Yapah merupakan Profesor Kesusasteraan Bandingan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia. Beliau memperkenalkan disiplin kesusasteraan bandingan mulai tahun 1977 di Universiti Sains Malaysia. Kemudian, beliau memperkenalkan kajian kritikan kesusasteraan Melayu moden dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Islam. Dr. Hashim Awang juga merupakan salah seorang pengkritik sastera yang terkenal di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1942 di Kampung Paya, Kuala Terengganu. Dr. Hashim Awang juga telah berjaya mencipta teori sastranya sendiri yang diberi nama Pengkaedahan Melayu yang bersandarkan kepada kitab Taj Al-Muluk. Tokoh seterusnya ialah Mana Sikana. Beliau berasal dari Bagan Serai, dilahirkan pada 9 Oktober 1945. Beliau dinobatkan sebagai sastrawan Perak oleh kerajaan negeri. Beliau menghasilkan esei-esei kritikan di dalam majalah dan akhbar tempatan, termasuk Dewan Sastra, Dewan Masyarakat, Jurnal Utusan dan majalah Dewan Bahasa. Beliau menulis dalam banyak genre sastra kreatif serta kertas penyelidikan tentang kesusasteraan moden. Bukan itu sahaja, beliau mencipta teori teks dialisma pada tahun 1992 yang mana teori tersebut digunakan oleh pelajar sarjana dan kedoktoran di Singapura dalam penulisan tesis mereka. Beralih pula kepada Jaafar Abdul Rahim. Pada tahun 2014, beliau menulis mengenai kritikan psikoanalitik klasik, suatu penilaian dari sudut Islam. Jaafar juga giat menulis buku tentang pembinaan minda Melayu abad ke-21 dan pemikiran P. Ramlee. Menurut beliau dalam bukunya yang bertajuk Dunia Pemikiran Jaafar Rahim 2015, pemikiran kreatif bermaksud berfikir secara terbuka, secara luar biasa jika dibandingkan dengan pemikiran lain serta menggunakan dan memanfaatkan peluang alternatif dan mencipta perubahan serta pembaharuan. Oleh itu, seorang penulis perlu mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti, intelektual dan memberi impak yang positif kepada pembacanya. Akhir sekali ialah Abdul Halim Ali. Beliau merupakan seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau telah memperkenalkan teori estetika bersepadu yang menggariskan dua aspek penting, iaitu kesepaduan antara aspek style dengan perutusan dan berkaitan dengan kebenaran di sisi Islam. Beliau menganalisis sajak-sajak Kemala yang terbit antara tahun 1987 hingga 2001. Analisis ini bertujuan untuk menyelahkan perkaitan antara aspek style dan perutusan dalam sajak-sajak Kemala dengan kebenaran menurut Islam. Pada masa yang sama, analisis diperkukuhkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu. Kesimpulannya, kajian ini sememangnya menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai 10 orang tokoh pengkritik sastra di Malaysia berkenaan latar belakang kritikan yang pernah dibuat oleh mereka. Dengan kemunculan mereka ini, kritikan sastra Melayu telah sampai ke tahap yang membanggakan. Jika kritikan ini masih diteruskan, nescaya ianya mampu mengangkat peradaban manusia berlandaskan sastra yang indah dan mendidik ke arah kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri.